Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esok Rosnani Ripin dari KIAS College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS di Lamburi, Kota Baru, Kelantan. Ya, pagi ini bersama tuan-tuan dan puan-puan di sesawang Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Ya. Alhamdulillah dengan izinnya yang dapat kita bersama pada hari ini. Ya. Semoga ianya dapat memberi manfaat yang terbaik pada semua. Ya. Selamat menonton dan bersama dengan saya, insyaAllah. Ya. Pertama kali juga saya ucapkan berbanyak terima kasih ya kepada yang berusaha, Tuan Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan, Encik Muhammad Samsul Bahari bin Isa, ya, Timbalan Pengarah Encik Azizi, ya, dan semua barisan warga tenaga kerja Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan, ya, dan juga semoga ianya sentiasa maju, ya, meriah dengan apa jua acara ataupun program Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan yang merupakan gedung ilmu dan gedung buku yang patut kita canangkan dan kita wawarkan kepada semua supaya sentiasa mendapat tempat dan menjadi tumpuan kepada semua khalayak pembaca, insyaAllah. Jadi suka saya maklumkan ya sebelum saya teruskan bicara saya sebagai penulis, suka juga saya maklumkan berkenaan dengan gelaran saya ya. Kalau Esok Rosnani Ripin itu adalah sebenarnya gelaran anugerah ya, anugerah pengiktirafan daripada Persatuan Pengajar ya, Persatuan Pakar Pengajar dan Pakar-pakar Industri Negara Malaysia ya, yang saya dianugerahkan pada Oktober tahun 2017 yang lalu, bertempat di Hotel Muzaffar di Melaka. Ya, alhamdulillah, bukan apa ya, untuk pengetahuan umum memang patutlah, memang wajar saya nyatakan, sebab sebelum ni saya simpan je dan tidak letak gelaran itu adalah sebagai satu meraihkan ataupun menghargai setiap apa yang dianugerahi kepada kita, insyaAllah. Begitu juga anugerah Allah kepada kita. Setiap sumber ilmu ataupun apa jua yang kita miliki, pengalaman ya, seperti kita ya, ataupun sesiapa saja sebagai pembaca dan saya sendiri sebagai penulis ya, ingin berkongsi pengalaman ya, berkongsi apa jua yang dihasilkan itu untuk kepada umum, bahawa kita ini sebagai tanggungjawab ataupun khalifah diamanahkan untuk menyampaikan sesuatu yang boleh dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai tarbiyah ataupun pendidikan kepada umum ya, dengan harapan ianya berupa satu pahala ataupun ganjaran yang patut kita kutip ya, sebagai bekalan kita bukan saja di dunia, bahkan di akhirat kelak. Jadi untuk itu berkenaan dengan bicara penulis ya, pagi ini ya, alhamdulillah tahniah kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan yang memang proaktif ya, mengadakan program ini yang bukan saja untuk penulis-penulis biasa dan terlibatkan pada semua ya, terbuka. Ini adalah satu inisiatif yang berprestij dan memang memuaskan, memang menarik perhatian dan menepati dengan keadaan kita dalam pandemik COVID-19 ya, dan kebanyakan khalayak memang menjadikan media sosial sebagai satu platform untuk mendapatkan bahan ataupun sumber bacaan ataupun info yang terkini ya, tentang apa jua kejadian ataupun aktiviti yang berlaku di mana-mana sahaja. Jadi alhamdulillah tahniah kepada PPAK. Okey. Berbalik kepada bicara penulis lagi, sekali lagi berkenaan dengan pengalaman. Ya, saya di sini bukan sekadar
berdiri sendiri, ya, saya juga dilingkungi oleh kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang lain, sebagai penulis-penulis hebat, ya, dan tidak mungkin saya boleh berdiri di sini ataupun hadir sebagai seorang penulis tanpa sokongan daripada sahabat-sahabat di luar sana, ya, terutama sahabat-sahabat penulis, ya, yang memang ramai, boleh dikatakan bukan sekadar di dalam negara kita, bahkan di luar negara, peringkat Asia dan peringkat antarabangsa, insya-Allah. Dan ini adalah satu usaha yang baik dan usaha murni kita yang patut teruskan, ya, dalam penulisan, bukan sahaja untuk kita, bahkan untuk generasi yang akan datang. Itulah yang patut kita teruskan sebagai bekalan kita, ya, di akhirat. Itulah ilmu yang dipergunakan orang itu adalah salah satu ilmu yang dapat membantu kita di alam barzah nanti, ya. Okey, berkenaan dengan penulisan ini juga patut saya kongsikan, ya, bermula dari peringkat kecil ataupun sewaktu kecil lagi memanglah, ya. Untuk jadi penulis ini biasanya terdedah, ya, saya terdedah dengan cerita-cerita ataupun drama-drama radio yang saya dengarkan, ya. Kalau dulu pada tahun 1970-an memang nak dapat TV itu memang susah lah, yang ada pun TV hitam putih. Tapi radio itu adalah satu medium untuk saya mendengar ataupun mencari bahan, mendapat inspirasi untuk menulis, ya. Saya menulis dan saya melakonkan sendiri, macam main pondok-pondok sewaktu kecil-kecil. Itu adalah satu titik awal dalam penulisan sebenarnya, ya. Apa tidaknya kalau pengalaman mendengar panggung drama, ya, yang sering bersiaran ke udara itu karya-karya Nur Hisham Mustafa dari Gua Priok, Kelantan, itu menjadi satu sinonim ataupun satu daya tarikan untuk saya nak juga menulis, dan saya hidup dalam watak ataupun drama tersebut. Itu adalah sumber inspirasi untuk saya menulis, dan tidak saya menulis dalam bentuk cerita yang pendek-pendek, ya, nota-nota kecil, begitu. Jadi bila berada di peringkat sekolah menengah, ya, saya mula didedahkan dengan mata pelajaran ataupun kursus sastra, ya. Subjek sastra itu mendedahkan saya dengan karya kreatif, yang mana ada puisi, ada sajak, cerpen dan novel, ya. Kalau Badai, novel Badai Semalam, karya Khadijah Hashim, itu menjadi satu teman, semasa ke mana saja dibawa, walaupun dah baca berulang kali tapi nak baca lagi. Begitu juga dengan cerpen Nasinya Tumpah, karya sastrawan negeri Kelantan, Dr. Fatimah Busu, juga menjadi bahan bacaan yang berulang kali sampai kini pun masih lagi nikmat membacanya, menghayatinya. Apalagi karya-karya yang hebat dari sastrawan negara kita, ya, yang tidak asing lagi, seperti karya Isamat Said, ya, Syahnur Ahmad, ya, Abdullah Hussein, ya, dan beberapa lagi tidak tersebut, yang memangnya jadi satu bahan bacaan yang penting kita untuk menjadi seorang penulis, ya. Jadi dorongan peringkat sekolah menengah itu di samping inisiatif guru, ya, pada masa tersebut, guru sastra saya, Tuan Haji Ismail Wahab, iaitu sekarang dah arwah, dah almarhum. Jadi beliau memanglah begitu proaktif sehingga menjemput penulis-penulis hebat seperti Suto Umar RS, ya, Allahyarham Suto Umar RS, Densman, dan juga penerbit penulis Nur Azam, ya. Pada masa tersebut, itu pada tahun 1980-an, itu sewaktu saya berada di sekolah menengah,
dijemput di mana? Sekolah Menengah Kebangsaan Dabung di Ulu, Kelantan. Pada masa tersebut memang sukar untuk berhubung dengan mana-mana ya. Memang pengangkutan ke Dabung pada masa tersebut hanyalah melalui kereta api dan sungai sahaja. Jadi di situlah persekitaran di situ telah mendorong ya, menguatkan saya untuk berkarya. Jadi ada karya-karya saya menulis ya, aku bukan cikgu ya, macam mana pengalaman saya setelah tamat pengajian peringkat STPM ya, sementara menunggu mendapat keputusan untuk memasuki institusi pengajian tinggi. Saya menulis dari pengalaman bertugas sebagai guru sementara di Sekolah Kebangsaan Selur Temiang, Mani Urai. Ya Allah, naik kereta api bukannya perkara baharu ya pada saya. Pengalaman itu macam satu kehidupan ya. Macam mana tempoh menunggu dan kerinduan untuk menaiki kereta api itu memang satu rutin dalam satu kehidupan ya. Maksudnya pengalaman-pengalaman itu sehingga saya menghasilkan karya saya berjudul Aku Bukan Cikgu. Setelah saya berhenti ataupun tamat dari bertugas sebagai guru dan saya memasuki ataupun menyambung pengajian ke peringkat diploma penulisan kreatif di Akademi Seni Kebangsaan ya. Sewaktu itu di Jalan Ampang ya. Kini dah bergelar Aswara ya. Saya adalah batch yang kedua dan di situ saya menghasilkan cerpen Aku Bukan Cikgu memenuhi ada peluang untuk pertandingan belia madani dengan Kobena dengan kerjasama berita harian pada masa tersebut dan saya hanya dapat memenangi hadiah sagu hati walau bagaimanapun satu kejayaan besar pada saya sebab saya menulis bukan menulis mengikut cara ataupun perancangan yang betul. Maksudnya saya menulis dari hati. Saya menulis bila saya rasa nak menulis melalui pengalaman. Saya tak tahu tak belajar lagi macam mana teknik menulis dengan baik ya. Teknik pengarangan semua tu tidak belajar. Maksudnya peringkat awal tu masih di tahun semester pertama di Akademi Seni Kebangsaan itu proses pembelajaran pengenalan dalam penulisan. Jadi akhirnya alhamdulillah berjaya memenangi tempat sagu hati. Tapi alhamdulillah bukan mudah untuk mendapat kemenangan ya. Jadi itulah pertama, kemudian seterusnya mendorong untuk saya menulis lagi puisi ya. Saya suka menulis puisi itu sajalah. Kalau puisi yang dimaksudkan itu puisi moden, ramah khalayak ataupun generasi baru tidak tahu. Yang bukan bidang sastra tidak tahu apa yang dimaksudkan puisi moden itu adalah sajak. Sajak itu puisi moden. Puisi tradisional itu adalah pantun, syair dan seumpamanya lah. Jadi nak jelaskan sini bahawa setelah kita mula menulis, diterbitkan, bila terbit itu bukan untuk rasa satu kepuasan ataupun kesudahan, tetapi mendorong untuk kita berkarya lagi. Jadi dorongan itu dengan tujuan kita menyampaikan bila sudah karya kita diterbitkan, sudah sampai kepada khalayak pembaca, membaca, dan kita akan meneruskan lagi penulisan yang mana boleh menyentuh ataupun mengetuk pintu hati kita untuk menulis. Seumpama saya menghasilkan sajak ataupun puisi moden yang diterbitkan di Berita Harian Utusan Malaysia pada masa tersebut sewaktu saya belajar di Akademi Seni Kebangsaan dan juga meneruskan pengajian ataupun melanjutkan pengajian di Universiti Melaya ya, di Fakulti Sastra dan Sains Sosial itu di Jabatan Pengajian Media ya, bersama beberapa kawan-kawan penulis yang lain seperti Ana Balkis, Kamariah Kamarudin, Profesor Madia Kamariah Kamarudin, dan juga ramai lagi Dr. Samsudin Osman. Memang di sana kami memang saling bertemu seperti juga dengan penulis-penulis
bukan Melayu seperti Utaya Sangkar dan lain-lain lagi tu. Memanglah di sana memang kami saling berkongsi pengalaman dan dekat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, juga dekat dengan Perpustakaan Negara, dan sentiasa bergerak mengikuti apa saja program yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada masa tersebut. Jadi pengalaman sebagai mahasiswi di Universiti Melayu itu lebih membuka ruang untuk saya menulis, sehingga saya menghasilkan sajak dengan berjudul Jalan Kedabung. Sewaktu tu pada tahun 1997, sebelum tahun 2000, Jalan Kedabung tu memang jalan yang teruk lah, masih lagi jalan yang tidak berturap, berlubang-lubang, pelopak. Jadi itu telah mendorong mendorong ataupun menimbulkan gejolak rasa jiwa saya untuk menghasilkan karya, meluahkan apa yang berlaku. Dan juga saya pengalaman saya berulang-alik, setiap hujung minggu saya balik hujung minggu menaiki kereta api dari KL ke Dabung, sebab saya memang sentiasa nak tahu kesihatan mak saya yang dah agak uzur. Jadi saya balik setiap minggu, saya naik kereta api bas lompat-lompat dari Pekeliling ke Raub, Kuala Lipis, dan menaiki kereta api. Jadi di situ adalah pengalaman mendorong hingga saya menghasilkan juga sajak yang berjudul Gua Musang. Namamu Gua Musang. Macam mana ada disimpan, dapat saya kutip dari sahabat saya, itu penulis dan juga cikgu yang bertugas di sekolah menengah Gua Musang itu, Cikgu Abdul Razak, itu Razak Rezeki nama penanya. Sempat saya kutip, dan yang lain semuanya musnah, simpan dalam simpanan saya, musnah dalam ketika banjir 2014. Jadi banyak koleksi-koleksi sajak saya yang tersiar di mana-mana akhbar, majalah yang lalu, sudah musnah ketika banjir 2014. Apapun perkongsian ini dapat saya luahkan untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mengetahui sedikit tentang macam mana untuk menghasilkan karya. Semuanya adalah dari pengalaman, dari cetusan rasa, dari penontonan, gejolak rasa jiwa kita sebagai penulis sehingga menghasilkan karya. Apa saja kita tidak boleh diam, terasa macam satu ketukan jiwa untuk terus berkarya, menyampaikan kepada umum apa jua, seperti pengalaman banjir Bah 2014, Bah Kuning, kemudian banjir di Kuala Lumpur, di Shah Alam baru-baru ini, dan apa jua peristiwa ataupun pengalaman pahit manis itu dapat kita kongsikan bersama. Jadi dengan karya-karya itu yang ditulis, kita akan rasa satu kepuasan sebagai seorang penulis. Maksudnya menyampaikan, bukan kepuasan untuk menang. Kalau menang tu sebagai anugerah saja. Kalau ditakdirkan menang, terima je lah. Kalau tak menang pun tidak mengapa. Tapi hasil karya yang kita tulis tu berupa satu kepuasan bila dah ditulis, apalagi diterbitkan. Cuma untuk mencapai kemenangan tu, sahabat ataupun tuan-tuan dan perempuan semua, untuk capai kemenangan ataupun pertandingan, untuk memenangi setiap pertandingan itu, kita perlu merancang awal. Maksud kita kena tahu temanya apa, kena buat penyelidikan yang begitu teliti untuk capai target, memenuhi syarat ataupun kehendak pertandingan. Tapi pada saya tidak menang pada peringkat Johan ke apa ke, sebab saya tidak berkesempatan untuk menyediakan atau menghasilkan karya yang lebih berkualiti ataupun menempati kehendak pihak penganjur. Jadi saya nasihatkan kepada sahabat-sahabat, ataupun pelajar-pelajar saya, sahabat-sahabat yang dah otai tu rasanya dah saya kena berguru, tapi apapun kita berkongsi idea, berkongsi pengalaman, itu adalah penting untuk mencapai penghasilan karya yang berkualiti dan
prestige. Semoga apa jua perkongsian ini mendapat perhatian, mendapat membuka pemikiran khalayak ataupun tuan-tuan dan perempuan untuk mencari jalan ataupun satu dorongan untuk menghasilkan karya. Apalagi peluang-peluang ini terbuka luas, sentiasa ada anjuran dari pihak-pihak tertentu, terutama persatuan-persatuan penulis seperti Gemar, persatuan penulis Kelantan, persatuan penulis pesisir, Puspa, dan berbagai-bagai lagi persatuan seperti PENA, GAPENA dan seumpamanya di seluruh Malaysia, bahkan peringkat Asia dan antarabangsa. Jadi peluang ini diharap tidak disia-siakan oleh sahabat-sahabat semua, dan saya juga semacam tidak ingin terpinggir ataupun ketinggalan untuk menyertai apa jua peluang. Jika ada luang masa, itu sebenarnya rezeki masa ini bukan mudah untuk kita capai. Sewaktu kita masih lagi diamanahkan menjalankan tugas-tugas hakiki, dan bukan mudah untuk mengurus masa dalam menghasilkan karya. Jadi apa saja yang saya tulis setakat ini yang mudah untuk saya urusi. Maksudnya saya menulis apa yang terhasil dari pengalaman, sebagaimana kisah hidup, seperti buku kisah hidup yang diselenggarakan oleh Puan Sri Diah Syahrudin, dibimbing dari semasa ke semasa, dan lorong ruang itu hasil cetusan dari pengalaman. Maksudnya mudah untuk saya menulis, tidak perlu membuat penyelidikan yang mendalam, sebab apa yang ditulis dalam buku-buku hasil bimbingan ataupun selenggaraan Puan Sri Diah Syahrudin lebih kepada pengalaman ataupun sejarah hidup. Jadi mudah untuk saya tulis seperti buku kisah hidup Cik Mek Molek, yang ada di rak-rak buku di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan sendiri, termasuk juga legasi Abah, lelaki yang dalam antologi yang bersama dengan saya itu Lelaki Tawanan Rindu, dan banyak lagi lah koleksi-koleksi buku antologi legasi Abah yang ada di rak-rak yang dipamerkan di Perbadanan Perpustakaan Awam, kepada sahabat-sahabat di luar sana ataupun adik-adik ataupun sesiapa saja yang ingin membaca ataupun mendapatkan bahan bacaan berkenaan dengan legasi Abah, buku antologi legasi Abah hasil selenggaraan Puan Sri Diah Syahrudin, ada di rak-rak di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Jadi jangan rasa segan-segan ataupun agak risau untuk hadir ke Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan, kerana ada disediakan SOP untuk mengunjungi perpustakaan ini. Saya kira untuk itu rasanya perkongsian ini menjadi satu manfaat, dan saya rasa setakat ini saja bicara saya sebagai penulis. InsyaAllah kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun apa yang dicadangkan ataupun pandangan daripada sahabat-sahabat di luar sana, termasuk penulis-penulis ataupun sesiapa saja, pelajar-pelajar saya jauh dan dekat, boleh maklumkan komen-komen pada Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan, InsyaAllah nanti saya boleh bagi respon pada persoalan ataupun komen-komen yang diajukan oleh kalian semua, InsyaAllah. Saya kira setakat ini saja bicara saya sebagai penulis. InsyaAllah semoga sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan dan di luar sana terus menjadikan kerja menulis ini sebagai satu kerja amal, tidak ada satu halangan
walaupun menulis satu patah perkataan ataupun bermula dengan satu ayat, akhirnya akan menghasilkan sebuah buku ataupun berbuah-buah buku. Maksudnya boleh menghasilkan banyak buku untuk diterbitkan. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan beberapa syarikat penerbitan menunggu-nunggu hasil karya tuan-tuan dan puan-puan. Menulislah walaupun sepatah perkataan. InsyaAllah ia akan berkembang ayat demi ayat, perenggan demi perenggan, sehinggalah membentuk sebuah cerita dan sebuah karangan yang menarik dan memuaskan. Seterusnya menjadi satu bahan bacaan yang memberi manfaat, tarbiyah bersifat pendidikan, nasihat dan seumpamanya untuk semua pihak, sebagai satu amanah kita, tanggungjawab kita kepada Allah dan tanggungjawab kita sesama insan, menyampaikan sesuatu yang baik kepada jalan yang baik, insyaAllah. Dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.